Selamat sejahtera, nama saya Binsar. Ini kami akan membentangkan slide kurikulum kami. Pertama, saya akan bentang yang pertama adalah aktiviti kurikulum sesi pengajian Januari Cud 2026. Yang kedua ialah unit 10 kraf perkhemahan dan rekreasi. Yang ketiga ialah unit 12 rukun negara sebagai panduan rakyat Malaysia. Pertama, saya akan membentangkan aktiviti kurikulum yang kami lakukan di Tibet Mara. Minggu pertama adalah minggu pendaftaran pelajar baru dan juga pelajar kanan. Minggu kedua kami mengadakan taklimat kurikulum. Minggu ketiga, 4, 5 dengan 6 kami melakukan kawat kaki dan perjumpaan secara online pada minggu ke-6. Minggu ke-7 juga kami mengadakan 7, 8 dan 9 kami juga mengadakan kawat kaki. Sementara minggu 10 kami membuat persiapan slide pembentangan. Minggu ke-11 kami juga melaksanakan perjumpaan secara online. Minggu ke-12 adalah cuti ganti. Minggu 13 dengan 14 juga cuti ganti. Minggu ke-15 adalah latihan kawat, persiapan akhir sebelum penilaian kawat. Minggu ke-16 ialah CSR, aktiviti gotong royong, membersihkan pejabat. Minggu ke-17 ialah perjalanan kawat kaki dan bentangan. Manakala minggu ke-18 pula kemasukan Makkah dalam sistem UPP. Saya akan mentangkan pengenalan. Perkara asas kepada rekreasi ataupun kegiatan luar adalah perkhemahan. Maksud apanya adalah tempat perlindungan sementara yang selamat, selesa dan mempunyai kemudahan asas yang minimal, tidak mengira jenis tempat perlindungan itu. Bagi warga rekreasi, kemah yang perlulah ringan, tahan lasak dan senang dipasang buka. Seterusnya saya menyerahkan pada rakan saya. 0.1 Pengenalan kepada perkhemahan. Perkhemahan merupakan tempat perlindungan dalam sebarang bentuk, tidak kira dari kanvas, nilon ataupun daun, dan mungkin juga dari batu dan simen juga boleh, seperti mana didirikan oleh warga peladang perang di tapak sementara negeri orang. Yang penting ia boleh memberi perlindungan dari hujan, panas, kesejukan dan dingin. Perkhemahan ini dapat menenangkan fikiran dan mengisi masa lapang. Biasanya dijalankan dalam kumpulan besar, keluarga ataupun kawan-kawan. Sebelum mengadakan aktiviti perkhemahan, pihak terlibat perlu merancang dengan teliti supaya aktiviti yang ingin dilakukan berjalan dengan lancar. Dan khususnya dalam hutan. Peralatan berkhemah pula, semestinya kemah jangan pacak tali pengikat, plastik sampah, tikar tidur, beg tidur, selimut, bantal, bahan api, lampu picit, tali pengapit baju, tali pencerai. Yang paling penting, keep tolongan cemas. Peralatan am pula, parang, kompas, pisau kemah lah, pengutas skru, mancis, tahan air, pemula api ataupun fire starter, kayu atau bahan bakar. Peralatan memasak pula, dapur perkhemahan, bahan api, minyak, jaring bagi unggun api, periuk dengan tutup, cerek, kuali menggoreng, pembuka tin, pemula api, kayu bahan bakar. Thank you. Salam sejahtera, saya Kevin dan akan menyambung daripada James tadi. Antara bahan makanan yang perlu dibawa kita adalah roti, serbuk bancuhan, mentega, buah-buahan, minyak masak, garam, air, makanan dalam tin dan lain-lain. 10.3 Tata cara perkhemahan. Peserta-peserta yang berhasrat mengikuti program perkhemahan berkumpulan dinasihati untuk
mengikut tata cara perkemahan yang seperti yang berikut. Yang pertama adalah berkemah dalam kumpulan kecil. Kedua, merancang aktiviti untuk mengurangkan sampah. Jauhkan botol dan tin. Ketiga, membawa keluar apa yang anda bawa masuk. Contohnya, membuang sampah sebelum pulang. Keempat, ikut trek atau laluan yang telah ditetapkan. Jangan merentas sesuka hati. Kelima, kecilkan pembinaan tapak perkemahan. Jangan memusnahkan tumbuhan di alam sekitar. Keenam, jangan berkemah berhampiran dengan rumah, jalan, atau air terbuka. Ini bagi menghormati perasaan orang yang berserta perkemahan kita. Ketujuh, jangan menggunakan sabun atau bahan cucian di sungai atau tasik. Ambil air ke kemah supaya air yang telah digunakan tidak mencemari sungai. Ke-8, tanam najis. Pilih tempat yang sesuai, jauh dari air dan kawasan perkemahan. Ke-9, dapur bergerak lebih baik daripada kayu api. Ia bagi mengurangkan pemusnahan alam sekitar. Kalau menggunakan kayu api, pastikan api kecil bagi mengurangkan risiko kebakaran. Selamat petang dan selamat tengah hari kepada rakan-rakan yang sedang menonton pembentangan saya hari ini. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Nama saya Jusudin, anak ID daripada kos GEE 2. Jadi saya akan membentangkan topik tentang bab 10.4 pengenalan kepada rekreasi. Okey. Kita tahu apa itu rekreasi. Jadi saya terangkan lebih terperinci. Rekreasi ialah aktiviti masa lapang. Masa lapang yang menjadi masa budi bicara. Keperluan melakukan sesuatu untuk rekreasi sering dilakukan untuk keseronokan, hiburan dan kepuasan, dan juga dia anggap menyeronokkan. Kedua, manusia menghabiskan masa mereka dalam kegiatan kehidupan seharian seperti kerja, tidur, tugas, sosial dan masa lapang. Dengan masa lapang itu bebas dari komitmen sebelumnya terhadap keperluan fisiologi atau sosial. Satunya masyarakat rekreasi. Jadi ketiga, santai meningkat dengan peningkatan masa yang panjang, dan bagi banyak orang dengan masa semakin sedikit yang dibelanjakan untuk kelangsungan hidup fizikal dan ekonomi. Namun, yang lain berpendapat bahawa tekanan masa telah meningkat untuk orang moden kerana komitmen untuk terlalunya banyak tugas kerja seperti membuat assignment, banyak lagi tugas-tugas yang kita tahu. Faktor lain yang merangkumi peranan rekreasi yang meningkat adalah kemewahan, tren penduduk dan peningkatan pengkomersialan dan persembahan rekreasi. Okey. Jadi kita ke next slide. Jadi di slide yang kedua saya iaitu tentang jenis-jenis rekreasi yang kita boleh lakukan. Terdapat pelbagai jenis rekreasi, antaranya ialah fizikal, sukan, sosial, terapeutik, gerak tari dan drama. Jadi saya akan menerangkan lebih dalam tentang sebuah rekreasi ini. Jadi untuk rekreasi fizikal adalah aktiviti yang memerlukan upaya fizikal seseorang individu seperti berbasikal
berjoging, berlari dan sebagainya. Jadi kedua, rekreasi sukan yang kita tahu adalah sebuah aktiviti yang memerlukan beberapa pasukan untuk bermain. Antaranya aktiviti rekreasi sukan adalah seperti bola sepak, bola jaring, bola tampar dan bola keranjang. Jadi yang ketiga, sosial, rekreasi sosial memerlukan interaksi sosial yang baik berkesan dalam kalangan masyarakat agar aktiviti dapat dijalankan dengan jayanya seperti sukaneka, sukaraya dan aktiviti keluarga. Yang keempat, rekreasi mental ataupun boleh dikatakan linguistik. Aktiviti ini memerlukan upaya mental dan minda seperti berdebat, berpidato, memanah dan bermain catur. Aktiviti tersebut sering digunakan dalam untuk berfikir. Jadi untuk rekreasi terapeutik ialah ini seperti mendengar muzik dan bersenam aerobik. Sangat simpel kan. Jadi yang untuk rekreasi gerak tari, aktiviti tersebut ialah memerlukan pergerakan anggota badan, semua anggota badan seperti kaki, tangan, kepala, badan dan sebagainya untuk melakukan senaman seperti tai chi, yoga, joget dan macam-macam. Yang terakhir, rekreasi drama. Ini memerlukan kebolehan dan bakat seorang individu dengan melakukan aktiviti seperti teater ataupun drama ataupun berlakon lah. Okay, kita pergi ke next slide. Slide saya yang terakhir. Jadi ringkasan unit dari kesemua tersebut ialah kita jangan mengambil daripada sudut aktiviti itu saja. Kita boleh mengambil dari berkemah. Kini berkemah menjadi kegiatan riadah dan sukan yang diminati oleh berjuta-juta umat manusia. Jadi manusia sudah pun didorong oleh naluri dan perasaan sayang dan kesedihan untuk melindungi alam sekitar semula jadi yang penuh dengan keindahan dan kewajiban. Mungkin juga sebagai satu pengajaran sebelum segala keindahan khazanah dan alam sekitar semula menjadi luput atau hilang bersama-sama tamadun manusia. Tamadun manusia yang tidak henti-henti membinasakannya untuk buat selama-lamanya. Kedua, satu bukti yang pentingnya berkemah ini adalah istilah kata Islam ialah ia termasuk di dalam satu hubungan rukun Islam yang kelima, di mana semasa mengerjakan rukun yang kelima iaitu rukun haji umat Islam, seluruh dunia seramai berjuta-juta orang diwajibkan berada wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah. Inilah perkemahan agung Muslim setahun sekali sebelum kota Mekah dimodernkan. Tidak semua jemaah haji itu terpaksa bermukim di bawah kemah. Okey, itu saja daripada saya. Untuk yang terakhir adalah rukun negara sebagai panduan rakyat Malaysia. Rukun negara adalah prinsip yang menjadi panduan kepada rakyat Malaysia. Ia diperkenalkan selepas 13 Mei 1999, insiden untuk mengukuhkan perpaduan negara. Tujuannya ialah untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni di Malaysia. Malaysia mempunyai 5 prinsip rukun negara. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan, iaitu untuk menghormati agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, iaitu taat kepada raja dan cinta kepada negara. Yang ketiga ialah keluruhan perlembagaan, iaitu untuk menghormati undang-undang dan perlembagaan negara. Yang keempat, kedaulatan undang-undang
ialah untuk semua rakyat mesti mematuhi undang-undang, dan yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan, ianya untuk mengamalkan sikap sopan dan menghormati orang lain. Kesimpulannya, rukun negara membantu membentuk masyarakat yang bersatu, berdisiplin dan harmoni. Rakyat perlu mengamalkan prinsip ini dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan rukun negara, keamanan dan perpaduan negara dapat dikekalkan. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.